Dan kita renung kembali ketika tahun 1920, ketika bumi itu sebelumnya bernama Palestin. Penduduk Palestin sebahagian besar daripada Palestin didiami oleh bangsa asal Palestin, iaitu Kanaan. Yang selepas itu memeluk Islam, menjadi umat Islam yang berada di bawah kerajaan Utsmaniyah. Dan Yahudi hidup dalam keadaan aman, tentram di bawah kerajaan Islam, dan jumlah mereka hanyalah 11%, manakala 89% ialah umat Islam, bangsa Kanaan kebanyakannya. Kanaan ialah bangsa yang awal mendiami sebelum Nabi Ibrahim lagi. Nabi Ibrahim kemudian datang daripada Iraq dan berada di Palestin, kemudian menuju ke Mesir dan kembali ke Palestin, ke Mekah dan Palestin. Maksudnya sebelum Nabi Ibrahim tiba di Palestin, Palestin telah didiami oleh bangsa Kanaan. Dan mereka mendakwa bahawa bumi itulah bumi asal Bani Israel, yang hakikatnya hanya muncul selepas Nabi Yaqub AS yang digelar oleh mereka oleh Allah SWT Israel, dan Israel ialah Nabi Allah Yaqub. Dan mereka tersasar dalam sejarah sebab bangsa ini, bumi ini didiami oleh bangsa Kanaan. Sehinggalah kita lihat ketika dalam akhir kurun ke-19, Yahudi telah membentuk satu pertubuhan bangsa, iaitu dinamakan dengan pahaman Zionism, yang pemimpin mereka ialah Theodor Herzl. Mereka telah berbincang untuk menjadikan bumi Palestin sebagai bumi bangsa Yahudi, Bani Israel. Dan mereka mencadangkan beberapa tempat, antaranya lah Rusia, sebagaimana kita sebut dalam kuliah lepas barangkali. Dan mereka juga mencadangkan supaya dijadikan bumi itu di Ethiopia, ataupun di Afrika Selatan, ataupun di Cyprus. Akhirnya mereka membuat kesimpulan bahawa bumi yang kita cari ialah Palestin, bukan Rusia, bukan Afrika Selatan, bukan Ethiopia. Tetapi mereka telah nekat untuk mendapatkan Palestin. Palestin berada di bawah negara Islam Utsmaniyah. Maka berlakulah apa yang berlaku. Kita lihat Theodor Herzl telah mengunjungi Sultan Abdul Hamid, Khalifah Islam yang terakhir, dan dia menawarkan sesuatu. Dia mengatakan, kami sangat suka bumi Palestin, bumi yang subur, dan sudilah kiranya Tuanku memberikan kami untuk sewa bumi Palestin. Apa jawab Sultan Abdul Hamid? Selagi saya hidup, tidak mungkin saya serahkan bumi Palestin untuk apa tujuan sekalipun kepada Yahudi. Itu jawaban tegas daripada Sultan Abdul Hamid. Maka inilah timbulnya konspirasi. Bagaimanakah untuk menjatuhkan kerajaan Islam ini? Maka tujuan yang kedua ialah untuk memberi rasuah kepada Sultan Abdul Hamid sebanyak 15,5 juta dolar, dan ini ditolak mentah-mentah oleh Sultan Abdul Hamid. Sultan Hamid sudah mengetahui bagaimanakah cara Yahudi untuk mendapatkan bumi. Umpamanya Sensi Persilite datang ke Pulau Pinang dan minta untuk sewa Pulau Pinang daripada Sultan Kedah. Trik yang sama digunakan untuk Palestin. Dan apabila dibenarkan untuk menyewa tanah di Tanjung, maka akhirnya diisytiharkan Pulau Pinang dibuka oleh Francis Light, satu perkara yang telah berlaku dalam negara Islam, iaitu negara kita sendiri. Perkara ini dipahami oleh Sultan Abdul Hamid dengan tepat, sehingga akhirnya Pulau Pinang jatuh ke tangan British dengan tipu helah yang sangat licik. Selain pada itu, bukan saja Pulau Pinang, penipuan dilakukan untuk mendapatkan sebarang perai, maka jatuhlah sebarang perai kepada Yahudi British yang merancang perkara itu. Tuan-tuan yang saya hormati, ketika itu British dikuasai oleh Yahudi, dan apabila British menjajah, maksudnya Yahudi menjajah, termasuk Pulau Pinang, dan perkara yang sama dilakukan di Palestin, maka jawab Sultan Abdul Hamid dengan kata-kata yang cukup tegas, innakum law da'atum mil ardi zahaba falan aqbal. Dan sekiranya kamu memberikan saya seluruh dunia ini sebesar emas sebesar dunia ini, tidak mungkin saya akan terima. Inna arda Palestin laysat milki, innama hiya milku ummah Islamiyah. Dan bumi Palestin bukan bumi saya. Saya diberikan amanah untuk menjaga. Inilah bumi Islam. Saya tidak akan lepas bumi ini dengan apa cara sekalipun. Maka Yahudi telah mengetahui, selagi sultan ini ada, Palestin tidak dapat diambil.
dan harus diadakan strategi plan B. Plan B ialah untuk melakukan keburukan kepada kerajaan Osmania, dan mereka datang sekali lagi dan minta supaya dibenarkan untuk penduduk miskin Yahudi datang untuk berkampung di Palestin. Apa jawab Sultan? Jawapan sama. Innani la sadiq an atkhali an syabrin wahidin min ardi Palestin. Fayalas milki yamini bal milku al-ummah al-Ismailiyah. Jawapan sama. Saya tidak boleh menyerahkan sejengkal pun bumi Palestin kepada kamu, sebab bumi Palestin ini bukan saya yang punya. Yang punya bumi Palestin inilah umat Islam. Dengar tuan-tuan, Palestin bukan kebanyakan Palestin, tetapi kebanyakan umat Islam. Di situ ada Masjid Al-Aqsa, di situ ada tanah wakaf yang diamanahkan untuk umat Islam. Oleh sebab itu Palestin bukan bumi Palestin, tetapi bumi umat Islam. Kalau kita tidak merasakan bahawa bumi itu bumi kita, maka ada satu benda yang terkena. Barangkali orang yang tidak merasakan kesakitan apabila badan dia dipotong ataupun disakiti, barangkali orang lumpuh ataupun orang mati. Sekiranya kita tidak merasakan kesakitan apa yang dialami oleh Palestin, maka kita barangkali termasuk dalam kedua kes tadi. Laqad jahada syambi fi sabi hadzal ardi wa rahaha damahu. Dan kamu tahu, untuk mendapatkan bumi Palestin ini kami telah mencurahkan darah. Kami telah berjuang dan kami telah menumpahkan darah. Sekiranya, wahai Yahudi, sekiranya kamu ingin bumi ini, maka darahlah padanya. Itu jawaban Sultan Hamid, tegas, tepat, dan tidak ada perundingan. Dan difilmkan. Dan ketika Theodore Herzl menghadapi Sultan Abdul Hamid, ada dokumentari, dia dengan sangat biadab. Dia datang pada Sultan Hamid, dia meletakkan tangan ke situ, hampir terkena muka Sultan Hamid. Tengok tuan-tuan dokumentari. Inilah Yahudi yang bakal mengambil Palestin. Dan apakah yang berlaku seterusnya? Mereka telah masukkan orang Yahudi perlahan-lahan. Walaupun di situ memang ada keluarga Yahudi, tetapi gerakan ini gerakan yang lebih tersusun. Dan segera Sultan Abdul Hamid mengeluarkan satu firman. Firman ialah titah diraja. Kita juga menggunakan bahasa Melayu firman Allah. Maksud firman adalah titah diraja. Dan dalam firman ini ditandatangani oleh Sultan bahawa selepas ini tidak ada lagi penghijrahan orang Yahudi ke Palestin, sebab sebelum ini mereka ikhlas di sana, tetapi hari ini mereka ada konspirasi. Tujuannya ialah untuk mendapatkan Palestin dengan cara membawa penduduk Yahudi ke dalam Palestin. Dan dia mengatakan juga, jika kamu inginkan bumi ini, iza muzibat daulatul khalifah yawman ma fa innahum yastati'un al-adnika ayakhudhu Palestin bila thamin. Satu masa, kalau kamu dapat mengalahkan kami dan darahlah padanya, maka kamu boleh ambil Palestin secara percuma. Tetapi selagi saya menjadi khalifah Islam seluruhnya, maka saya tidak akan menyerahkan sejengkal pun Palestin sekalipun. Dan sekiranya saya ditikam dengan pisau sekarang, itu lebih saya rela daripada saya memotong sebahagian berbumi umat Islam kepada Yahudi. Itu jawapan yang diberikan oleh Sultan Hamid. Sultan ini sangat dibenci oleh seluruh Yahudi dunia. Itu sebabnya sejarahnya tidak pernah benar ditulis oleh Barat. Dilakukan berbagai-bagai pembohongan, kepalsuan, termasuklah apa yang dirancang seterusnya oleh Yahudi, yaitu memburukkan Sultan ini. Dan mereka berpakaian sebagaimana tentera Yahudi, tentera Osmania. Yahudi merancang satu konspirasi untuk membunuh orang Armenia. Dan orang Armenia dibunuh beramai-ramai di sini. Mereka mengatakan tentera Sultanlah yang melakukannya. Yang melakukannya lah Yahudi. Dan berita ketika itu belum sampai secara sempurna. Sebagaimana yang mereka melakukan pada 11 September, demikianlah mereka lakukan di sini. Plannya sama, plotnya sama, dan caranya sama. Tujuanlah untuk memburukkan Islam dalam konteks 11 September. Di sinilah untuk memburukkan Sultan dan untuk menjatuhkan Sultan. Rupa-rupanya mereka menggunakan skrip yang sama dulu dan kini. Mereka berpakaian sebagai tentera Osmania. Mereka membunuh masyarakat. Dan mereka mengatakan Osmania sangat zalim, membunuh penduduk yang tidak bersalah. Dan termasuklah pembesar-pembesarnya juga telah termasuk hasutan tersebut. Dan selepas 100 tahun
berlaku peristiwa itu dan Sultan telah jatuh disebab peristiwa ini, maka sejarah barat mengatakan bahawa sebenarnya yang membunuh orang Armenia bukan Osmania tetapi Yahudi. Selesai masalah. 2 tahun lepas Presiden Biden membangkitkan semula perkara ini. Mereka mengatakan Osmania Turki adalah sangat jahat yang telah membunuh 2 juta orang yang tidak bersalah, dimainkan oleh Biden sekarang. Sedangkan ahli sejarah mengatakan yang melakukannya adalah Yahudi. Armenia ini telah membunuh rakyat Osmania dan mereka di belakangnya adalah Yahudi. Dan perkara yang sebenarnya tidak pernah dirilis ke dunia. Sehingga hari ini kalau kita lihat sejarah dunia, mereka mengatakan Osmania sangat jahat kerana membunuh rakyatnya sendiri. Inilah angkara yang dilakukan oleh Yahudi. Siapa dia? Theodor Herzl yang menjadi ketua mereka selepas mereka gagal untuk mendapatkan Palestin. Apa yang berlaku selepas itu sangat menyayat hati. Osmania di bawah Sultan Abdul Hamid mempunyai kuasa mutlak untuk pemerintahan seluruh negara Islam yang sangat besar, dan kita juga berada di bawah Osmania. Melaya, Tanah Melayu berada di bawah Osmania. Satu fakta yang tidak pernah disebut dalam sejarah kita. Itu sebab di atas masjid kita ada bulan bintang. Bulan bintang itulah simbol Osmania, bukan simbol Islam. Bulan bintang bukan simbol Islam tetapi simbol Osmania. Seluruh masjid di negara kita satu masa dulu kita membaca khutbah kepada Sultan Osmania, bukan kepada Sultan Selangor. Dan tuan-tuan boleh semak khutbah di Masjid Muhammadi di Kota Baru. Sehingga tahun 40-an kita masih membaca kepada Sultan Osmania walaupun dia sudah jatuh. Dan di Indonesia, di Universiti Yogyakarta masih lagi membaca khutbah sekali-sekala kepada Sultan Osmania dan Sultan Mataram yang telah lama jatuh, sebab mereka membaca khutbah yang lama untuk menunjukkan bahawa kita berada di bawah Osmania dan kita juga harus dijajah. Dan British datang di atas misi yang sama. British datang ke Melaya dalam misi yang sama, dan itulah yang berlaku. Dan Sultan Al-Hamid membuat satu parlimen, wakilnya diambil dari seluruh dunia, seluruh negara umat Islam, negara Osmania yang berada di Armenia, di Bosnia, di Hungary, semuanya perwakilan ini. Sehingga akhirnya perwakilan bukan Islam telah melebihi perwakilan Islam ketika parlimen terakhir. Sebenarnya parlimen ini tak perlu ada, sebab Sultan atau Khalifah berkuasa penuh. Tetapi untuk menunjukkan keadilan, untuk menunjukkan toleransi, Sultan Osmania telah mengadakan parlimen, dan sekarang parlimen masuk membawa kes Armenia. Sultan harus letak jawatan, sebab Sultan bertanggungjawab pembunuhan tersebut di belakangnya Yahudi. Dan ini telah termasuk hasil ini kepada umat Islam sendiri, termasuklah Perdana Menterinya sendiri, termasuklah muftinya sendiri. Maka diutuskan 5 orang wakil kerajaan-kerajaan di bawah Osmania datang untuk meluncurkan jawatan Sultan yang terakhir. Dan Sultan Abdul Hamid tahu bahawa Yahudi berada di sebalik perancangan tersebut. Kemudian mufti yang dilantik oleh Sultan telah memecat Sultan di atas Sultan Yahudi. Ini surat pemecatan. Tuan-tuan dengar bagaimanakah resminya? Mufti berkumpul, seluruh bumi Osmania, ulama dikumpul, akhirnya mengeluarkan fatwa seperti berikut. Cukup menyentuh hati kita. Iza qa'iman muslimin zaid fajalla dinahu tayyib wa ikhraj al-masail asyariyah al-muhimmah min kutub syariah, dan seterusnya. Sekiranya seorang khalifah Islam, misalnya namanya Zaid, telah melakukan kezaliman pada rakyatnya sendiri, melakukan pembaziran, melakukan kemusnahan kepada rakyatnya, dan ini telah sabit dalam kitab-kitab fiqh, ialah orang yang fasik dan sebagainya, maka dengan ini seluruh majlis syura ulama telah menjatuhkan yang mereka sebut sebagai ahli al-hal wal aqd, telah memutuskan bahawa Zaid harus dipecat serta-merta. Maka maksud Zaid ialah Sultan Al-Hamid. Maka jatuhlah Sultan Al-Hamid, dipecat oleh muftinya sendiri. Sultan latih mufti, mufti pecat Sultan. Selesai. Dan itulah nasib khalifah yang terakhir.
Dan tuan-tuan, dilantiklah boneka selepas itu. Inilah di antara boneka mereka yang dilantik selepas Sultan Al-Hamid yang mempunyai kuasa sebenarnya, yang melaksanakan Islam sepenuhnya. Dan tuan-tuan, sekarang telah dilonggarkan, pengganti-penggantinya telah melonggarkan amalan Islam di seluruh Turki untuk diambil alih akhirnya oleh Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk ialah seorang Yahudi yang telah lama menjadi duri dalam daging dalam kerajaan Osmania. Sejak kerajaan Khalifah Sultan Al-Hamid, dia sudah berkhidmat sebagai ketua tentera. Dan dialah menjalankan konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan sendiri. Ketua tentera menjalankan konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan sendiri. Itulah sangat-sangat getir kerajaan kejahatan Osmania. Dijatuhkan oleh daripada dalam disebabkan faktor luaran. Tuan-tuan, maka giliran Mustafa Kemal Atatürk mengambil alih kerajaan, disokong oleh seluruh ulama dunia. Sebab mereka mengatakan sultan yang zalim telah jatuh. Sekarang ulama yang besar, yang berkaliber akan mengambil alih, iaitu Mustafa Kemal Atatürk. Termasuklah syekh-syekh di Azhar menyokong kenaikan Syekh Mustafa Atatürk. Hari pertama dia naik menjadi presiden, dia mengadakan pesta besar-besaran, melakukan pertandingan Ratu Cantik yang pertama. Wanita di bawah Osmania dijaga orang, tidak ada percampuran antara lelaki wanita. Tetapi sekarang di atas keadaan pentas dijadikan sebagai Ratu Cantik. Dan disitulah peristiwa pertama Ratu Cantik Miss Universe bermula di sini, di negara umat Islam Turki, dan Osmania telah jatuh, yang mereka sebut Ottoman. Gambar ini menggambarkan umat Islam memberikan harapan kepada Mustafa Atatürk, tetapi dialah yang merusakkan Islam, dan dia telah mengharamkan pelajari kitab-kitab Islam. Azan harus diazan dengan bahasa Turki, sekolah agama dihapuskan, dan tulisan Arab diharamkan dan diganti dengan tulisan Rumi. Sebagaimana kita juga dilakukan bersama, perancangan dilakukan Turki, dilakukan di Melaya oleh ejen yang sama. Kita lihat siapakah ejen mereka di Melaya. Tuan-tuan, jatuhlah kerajaan Osmania. Inilah gambar tentera Osmania yang sangat kecewa apabila tiba-tiba kerajaan Osmania jatuh selepas memerintah selama 700 tahun. 700 tahun bukan masa yang sedikit, bukan masa yang singkat, tetapi sekarang telah jatuh sepenuhnya. Dan Osmania telah hilang. Yang timbul ialah kerajaan Turki. Turki yang sudah kecil. Turki yang besar telah kecil. Jatuhnya Hungary, jatuhnya Romania, jatuh sebahagian Rusia, jatuh sebahagian Eropah. Itulah bumi Osmania menguasai 3 benua, Asia, Eropah, dan Afrika. Sekarang telah kecil-kecil hingga tinggal Turki sekarang. Dan tenteranya cukup kecewa. Apa yang berlaku ialah hasutan yang dilakukan oleh Yahudi bahawa Osmania menjajah kamu, Osmania menjajah Mekah, Osmania menjajah Madinah. Osmania ialah bangsa Turki. Turki ialah bangsa yang sama dengan Mongolia. Mongolia memerintah Islam, kata Yahudi. Dan sepatutnya orang Islam memerintah Islam, bukan orang Mongolia. Dan Osmania ialah orang Mongolia, tuan-tuan. Orang Turk ialah bangsa yang sama dengan Mongolia. Dan inilah dimainkan oleh Yahudi. Dan mereka memberontak. Orang Mesir pun sampai sekarang mengatakan Osmania menjajahnya. Mereka tak sebut Osmania lagi, mereka sebut Turki. Supaya hilang sentimen Islam itu, sejarah Mesir, tuan-tuan. Lihat Masjid Al-Azhar. Mereka mengatakan bahawa Turki menjajah. Bagaimanakah jarum yang dimainkan oleh Yahudi telah masuk sampai ke Azhar. Dan pelajar kita sekali-sekala mereka mengatakan bahawa yang balik daripada Timur Tengah mengatakan Osman patutlah Turki jatuh sebab dialah kerajaan yang sangat zalim. Itulah yang kita dengar sekali-sekala daripada pelajar kita sendiri. Ia telah termakan tulisan Yahudi. Dan antara yang memberontak kerajaan Osmania, kita flashback sedikit. Sebelum kejahatan, maka Yahudi bertemu dengan Gubernur Mekah. Gubernur Mekah ini dilantik oleh Osmania. Tengok tuan-tuan. Tadi mufti yang dilantik oleh Sultan, pecah Sultan. Sekarang gubernur yang dilantik oleh Sultan. Apa? Yahudi datang kepada Syarif Hussein, iaitu cucu keturunan Rasulullah SAW, yang secara tradisinya diberi peranan untuk menjaga Mekah. Dan inilah yang didatangi oleh
Yahudi. Wah Tuan Syekh, apakah Tuan Syekh tidak sedar Mekah, bumi Islam ini dijajah oleh Turki. Madinah, bumi tempat jasad Rasulullah, dijajah oleh Turki. Itu jarum dimainkan oleh Yahudi. Sebenarnya Tuanlah yang paling layak untuk menjadi khalifah. Tuan ialah cucu Rasulullah. Tuan adalah keturunan Rasulullah, keturunan yang paling mulia di atas muka bumi. Dan sepatutnya Tuanlah menjadi khalifah, bukan Turki. Kata Syekh Hussein, kenapakah saya tak terfikir selama ini? Kenapakah saya tak fikir bahawa kamilah yang layak menjadi khalifah? Dan jarum sudah masuk. Subhanallah. Dan apa yang berlaku? Kalau Tuan Syekh ingin menentang Turki, maka kami sedia membantu. Kata siapa? Yahudi dan British. Syekh yang malang ini menerima bantuan Yahudi dan British. Dan tokoh British yang berlindung di balik Yahudi ialah McMahon. McMahon ini telah dilantik menjadi penasihat kepada Tuan Syekh ini, yang sekarang sedang merancang untuk menjatuhkan Kerajaan Osmania. Dan British memberikan bantuan yang banyak. British ialah Yahudi, yang menentah British ketika itu ialah Yahudi. Dan diberikan, tuan lihat berapakah jenis wang, berapakah jenis senapan, peluru dan sebagainya diberikan kepada Syekh Hussein ataupun Syekh Hussein supaya menentang Osmania, termasuklah pegawai-pegawai Osmania yang berada di Mekah. Dan mereka berjaya menjatuhkan. Maka British dengan bangganya masuk ke Mekah dan bom Mekah. Hancur Osmania. Osmania lumpuh di Mekah. Buat pertama kali bom yang dimasuk oleh tentera British dengan jelas masuk ke Mekah dan bom di sekeliling Mekah. Termasuklah kota Osmania yang berada di pinggir Mekah, iaitu kota Jiyad yang sudah hilang hari ini, telah diruntuh oleh kerajaan moden hari ini. Tuan-tuan, inilah nasib malam umat Islam. Ketika itu umat Islam tidak tahu siapakah yang benar. Mereka sangat terpengaruh dengan cucu Rasulullah, sebab adalah keturunan yang baik-baik yang mereka mengharapkan untuk menjadi khalifah menggantikan Turki. Dan inilah yang menyebabkan dengan mudah jatuhnya Osmania. Maka datang lagi lah pemuka-pemuka Yahudi, Lawrence Arabia, seorang Yahudi yang telah bersama dengan Syekh Hussein untuk menjatuhkan lebih cepat Kerajaan Osmania. Mereka telah membedil kawasan-kawasan tentera Osmania. Dan subhanallah, maka jatuhlah, lumpuhlah Kerajaan Osmania walaupun khalifah masih ada ketika itu. Dan apa yang cukup menyayati, Osmania telah mengumpulkan wang yang banyak untuk membina kereta api daripada Istanbul sampai ke Mekah dan Madinah. Dan kereta api ini dibom oleh tentera Syekh Hussein. Tujuannya ialah supaya bantuan daripada Istanbul tidak boleh sampai ke Mekah. Dan inilah wang yang dikutip daripada seluruh umat Islam di dunia, termasuk negara kita, menyumbang untuk membina kereta api ini telah dimusnahkan oleh orang ini, iaitu Lawrence Arabia, yang dipuji dalam sejarah negara kita, dan dia adalah petualang yang utama dalam menghancurkan Kerajaan Osmania. Tuan-tuan, kita kena pilih buku sejarah yang tulis umat Islam yang ikhlas, bukan merujuk tulisan orang Islam yang tidak ikhlas, yang merujuk pada sumber orientalis. Dan kita telah terperangkap negara kita, hampir semua di universiti dan sekolah sejarah ditulis oleh orientalis. Maka kita telah lihat terbalik semua sekali. Inilah di antara, tuan tengok lihat bagaimanakah anak kepada Syekh Hussein telah bersama dengan British dan Yahudi untuk menjatuhkan Kerajaan Osmania, kerajaan Islam terakhir yang haram untuk dijatuhkan. Mereka boleh diisytiharkan sebagai kumpulan bughah yang menentang kerajaan Islam yang sah. Kereta api sekarang tuan-tuan pergi Madinah masih ada kereta api ini. Hanya ada stesen kereta api, tapi jalan kereta api telah dimusnahkan. Yang musnahkan ialah orang Islam. Inilah dicatatkan sebagai umat Islam yang mula bom landasan kereta api, sebab Lawrence Arabia untuk tunjukkan bahawa orang Arab yang merosakkan Islam itu. Dan begitu suka Lawrence Arabia sangat berpuas hati sebab bantuan daripada Istanbul telah terputus. Dan dia mengatakan bahawa hari ini kita telah putuskan tali nadi Islam, bahawa mereka darah mereka telah bercucuran di sini. Maksudnya jalan kereta api telah putus dan dibom oleh umat Islam sendiri yang fanatik kepada Syekh Hussein. Ini ialah Gubernur Islam yang terakhir di Madinah. Madinah telah diserang oleh tentera-tentera British
dan telah kalah. Dia masih berkampung dalam Masjidil Haram. Saya akan mati di sini pertahankan bumi jasad Rasulullah, walaupun Syarif Hussein telah berada di luar. Syarif Hussein kata, kamilah cucu Rasulullah, kamu orang Mongolia. Saya mati, saya pertahankan jasad Rasulullah di Masjid Nabawi ini. Inilah kita panggil singa padang pasir. Inilah dalam sejarah Islam kita panggil harimau padang pasir, yang berjuang titisan darah yang terakhir. Tidak akan serah Masjid Madinah. Sebab saya diberi amanah oleh Khalifah untuk menjaga masjid ini hampir sampai nyawa saya telah berakhir. Namanya Fakhruddin, tuan-tuan boleh kenal. Sejarah ini tidak pernah ada dalam sejarah negara kita. Tidak ada pernah ada dalam sejarah Saudi. Mereka padamkan sejarah ini. Dan inilah orangnya. Yahudi telah membentuk satu kuasa ekonomi terbesar dunia hari itu. Dia mengatakan, saya tidak kisah siapa pemerintah British, sebenarnya kamilah pemerintah British. Kami jadikan hari besar kami hari Sabtu sebagai holiday di England. Holiday hari Sabtu maksudnya kami kuasai. Dia datang ke Melaya, dia jadikan hari holiday kita hari Ahad, hari Sabtu, maksudnya yang jajah kita Yahudi. Tentera British, rakyat British tapi orang Yahudi. Dia mengatakan, the man who controls Britain's money supply control the British Empire. I control the British money supply, so I control the British Empire. Kata siapa? Ini ketua Menteri Keuangan kepada Zionis. Ketuanya lah Theodore Herzl. Inilah Menteri Keuangannya. Ya, negara ini tidak ada bumi, tetapi mereka lebih besar daripada mereka, lebih besar daripada British, lebih besar daripada Rusia. Dan tuan-tuan baca buku yang tulis oleh Confession of an He-Man oleh James Parker untuk menunjukkan peristiwa yang berlaku. Siapakah negara yang terbesar dunia hari ini? Ialah He-Man, kumpulan Rothschild namanya. Namanya Nathan Rothschild, yang telah menjadikan ketua kepada Amerika, yang menjadikan supply money, duit kepada Britain, dan yang membiayai Rusia. Tiga-tigalah negara Yahudi. Sekarang Yahudi di British namanya ialah Weizmann, pemimpin Zionis selepas kematian Theodore Herzl. Di sebelah kiri ialah Perdana Menteri British. Bagaimanakah untuk menjatuhkan Utsmaniyah secara total? Caranya istihar Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama ialah untuk hancurkan Islam, yang tak pernah disebut dalam sejarah negara kita. Dan di sebelah kiri ialah Perdana Menteri British bernama Lloyd George, yang sangat hargakan wang. Yahudi memberikan wang sebanyak-banyaknya. Dan sekarang kamu isytiharkan Perang Dunia Pertama, seluruh negara Eropah bersatu untuk hancurkan Islam. Dan mereka isytiharkan Perang Dunia Pertama. Mereka mengharapkan seluruh dunia bersama untuk hancurkan Utsmaniyah, yang disebut sebagai Ottoman Empire. Dan mereka juga mengharapkan Jerman akan bersama dengan mereka untuk hancurkan Islam. Tiba-tiba Jerman mengatakan, saya akan pertahankan Islam. Itu sebab tuan-tuan sangat benci pada Jerman, sebab Jerman bersama dengan Islam. Tuan-tuan baca cerita British, sejarah British, dalam filem pun sangat benci pada Hitler, sedangkan hanya Hitler lah yang bela Islam. Tuan-tuan dapat standard dalam sejarah. Tapi bila beli kereta, beli Mercedes yang dibuat oleh Hitler, beli BMW yang dibuat oleh Hitler, Audi yang dibuat oleh Hitler, tetapi sejarah tuan-tuan membeli sejarah British. Sekarang hasrat tentera asal moden yang dipimpin oleh British sebenarnya Yahudi, bersama dengan Perancis, bersama dengan Rusia, bersama dengan Italia, bersama dengan seluruh dunia. Mereka hancurkan Utsmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Dan tentera Melayu British di Melaya, orang Melayu moyang kita, bersama dengan British sedang bersedia untuk menghancurkan Islam Utsmaniyah. Moyang kita bersama dengan musuh Allah. Tuan-tuan, itu sejarah yang sangat perit. Dan moyang kita ini hari ini disahkan sebagai pejuang negara, sedangkan mereka bersama dengan British, musuh Allah, untuk menjatuhkan Kerajaan Utsmaniyah. Siapa kita? Siapa kita? Utsmaniyah jatuh. Ini tentera Jerman. Tentera Jerman, mereka bersolat sebelum berperang. Jerman solat? Ya. Mereka isytiharkan jihad. Di Jerman, sebahagian besar
tenteranya adalah kumpulan ataupun yang sebagai pasukan Islam. Di Jerman ramai orang Islam sebab Osmaniyah pernah sampai ke situ. Dan sebelum perang, Jerman bersolat, bertahajud. British sebelum perang mereka minum arak. Berbeza dengan Jerman yang solat. Tentera British malam itu mereka berhibur dengan arak. Dan mereka pakai kasut, tak pernah buang sampailah ke lautan. Mereka, apakah mereka bersolat atau tidak, wallah alam. Ini tuan-tuan sangat benci pada Jerman sebab tuan-tuan membaca sejarah British. Tuan-tuan condemn Hitler yang membunuh 1 juta orang Yahudi. Kata Hitler, saya membunuh mereka yang merancang perang dunia pertama dan mereka yang merancang perang kedua. Tetapi Winston Churchill yang membunuh 25 juta, kenapa kamu tak condemn? Kata Hitler, saya membunuh umat Islam, umat Yahudi yang merancang pembunuhan beramai-ramai terhadap umat Islam. Tetapi kamu jadikan Winston Churchill sebagai musuh umat Islam, sebagai hero kamu, orang Melayu, kata Hitler. Apakah kita sebenarnya? Kita ada sejarah kita bersama dengan musuh Allah. Sepanjang sejarah kita. Ketika British, kita menjadi koloni British. Kita menjadi mata-mata British. Mata-mata British maksudnya lah spy British. Bila hari merdeka, inilah jadi akad sebagai hero negara. Mereka lah pengkhianat. Mari kita nilai total kita akhir sejarah. Apabila kita hubungkan dengan Islam yang berkembang, yang berada di situ, maka sejarah terbalik semua sekali. Akhirnya Osmaniyah jatuh sepenuhnya. Oleh sebab itu tentera Ahzab berpakat untuk membahagikan bumi-bumi Osmaniyah kepada mereka yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama yang mengalahkan Islam. Lalu kawasan yang utama diberikan kepada Perancis dan kepada British. Kawasan Palestin diberikan kepada British, sebahagiannya diberikan kepada Perancis, sebahagiannya diberi kepada Rusia, sebahagian diberi kepada Itali, sebahagian diberi kepada negara-negara yang terlibat. Maka Osmaniyah telah hilang. Maka Syria telah dijajah, Iran dijajah, Iraq dijajah, dan Mesir dijajah. Turki telah hilang sama sekali. Yang tinggallah Turki sekarang. Maka bumi Osmaniyah telah dibarakahkan dan bumi Melaya pun diserahkan kepada British. Apa yang berlaku ialah sekarang Syekh Hussein telah menang, menjatuhkan kerajaan Islam yang terakhir. Sekarang saya telah menang dan Osmaniyah telah jatuh. Sekarang latihlah saya menjadi raja umat Islam di Hijaz, kata Syekh Hussein. Sekarang wahai Syekh, serahkan Palestin kepada kami, kata British. Oh, tak boleh. Palestin tidak boleh diserahkan. Kalau kamu tak serahkan Palestin, kamu akan jatuh hari ini. Dan dijatuhkan oleh British dan Yahudi, maka jatuhlah Syekh Hussein dengan penuh kehinaan. Tuan-tuan, orang yang berpakat dengan musuh Islam tidak ke mana sepanjang sejarah. Pengkhianat tidak ke mana. Dan dia telah dipecat dan dihalau keluar daripada semenanjung Arab, dan dia telah mati dalam kehinaan. Inilah Syekh Hussein yang bekerjasama dengan British yang mengharapkan untuk menjadi khalifah mengganti Osmaniyah, sedangkan dia telah dipecat, dihantar di luar negeri, dan dia mati dalam pelarian. Sebab Yahudi ada calon yang kedua. Calon ini lebih sesuai. Calon ini asalnya keluarga Yahudi, tetapi telah memeluk Islam. Mereka menguasai Najd. Namanya Abdul Aziz Ali Saud. Dan inilah tokoh yang kita harus jadikan sebagai proksi kita yang baru. Maka di bawah Abdul Aziz, British dan Yahudi memberikan, sebagaimana mereka memberikan senjata kepada Syekh Hussein, mereka sekarang menukar arah kepada Abdul Aziz, keluarga Saud. Dan mereka telah mengalahkan Osmaniyah, sakit-sakit bagi Osmaniyah di semenanjung Arab. Dan inilah yang bakal menjadi proksi British dan Yahudi di bumi Arab, yaitu orang ini. Namanya Abdul Aziz, keluarga Saud, yang asalnya menaikkan Najd. Dijanjikan oleh British, kiranya kamu dapat menyerahkan Palestin kepada kami akan berikan kamu seluruh kawasan ini. Kawasan Palestin, kawasan semenanjung Arab ini akan kami serah kepada kamu. Ia sangat menawan, kata orang ini. Maka penasihatnya ialah orang ini, namanya Shakespeare.
Nasihat Aziz ialah seorang Yahudi bernama Shakespeare. Ini dia seperkara. Ia menasihatkan bagaimanakah untuk menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah secara total. Sebab sejarah ini berlapis, tuan-tuan. Dia overlapping masanya. Dan ketika itu Utsmaniyah belum jatuh sepenuhnya, maka Shakespeare lah merancang bagi pihak Amr Aziz untuk menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah yang sebenarnya. Dibantu oleh pegawai Yahudi yang lain bernama Perry Cox. Perry Cox inilah juga merancang untuk Melaya, untuk jadikan Melaya sebagai Palestin kedua. Orang yang di sebelah kiri namanya Perry Cox, seorang Yahudi tulen. Mereka telah merancang dan mereka telah melantik orang ini, namanya Philby. Mr. Philby ini takdir ilahi. Apabila dia telah merancang bagi British untuk menjatuhkan Utsmaniyah, Allah berikan hidayah dia memeluk Islam. Namanya Abdullah Philby, yang telah memecahkan rahsia. Tuan-tuan boleh baca bukunya. Bagaimanakah dia yang menjadi ejen kepada Yahudi untuk memberikan senjata kepada Sultan yang menjadi Sultan Aziz, pengasas kepada kerajaan Saudi kemudiannya. Inilah yang dinyatakan oleh Mr. Philby yang dia tulis Ayyam Arabiyah. Tuan-tuan baca bukunya Ayyam Arabiyah, menceritakan peranannya untuk menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah dan bersama dengan Abdul Aziz Kosong. Dan pegawai yang bertanggungjawab ialah Perry Cox yang sebelah kiri, seorang Yahudi, dan Shakespeare yang diutus khas untuk menjadi penasihat tentera kepada Abdul Aziz Ibn Saud. Tuan-tuan dengar betul-betul supaya kita tidak keliru dengan sejarah yang disebarkan negara kita. Ini satu buku yang tulis oleh D.R.P. Dixon yang menjadi kepanjang zaman. Dia menceritakan apa yang berlaku sebenarnya. Dan saya minta maaf untuk saya menceritakan apakah yang tidak digemari oleh negara kita, yang menyaksikan bagaimanakah peristiwa di antara Yahudi bersama Khurasan untuk menghancurkan kerajaan Islam yang terakhir, Utsmaniyah. Inilah surat yang ditulis oleh British kepada Khurasan melalui Abdul Aziz untuk memberi allowance yang banyak. Tuan-tuan boleh baca berapa kali allowance-nya, berapa ribu lira untuk diberikan bagi menjatuh kerajaan Utsmaniyah. Dan surat ini terbongkar sekarang disebabkan oleh orang ini, oleh Abdullah Philby yang telah memeluk Islam. Dialah yang membongkar rahsia ini. Dia mengatakan bahawa British lah yang memberikan wang yang banyak kepada keluarga Saud untuk menjatuhkan kerajaan Islam. Dan sayalah yang membawa wang itu. Sayalah yang membawa wang daripada Yahudi dan British kepada Abdul Aziz, dan itu sebab dia telah dipecat daripada keluarga Saud sebab memecahkan rahsia tersebut. Apa yang berlaku ialah, kata Dixon, apabila Perry Cox bertemu dengan Abdul Aziz, ketika itu Sultan Aziz belum ada negara, dia hanya merintah Najat. Dan saya akan tambah bantuan kepada Tuan sekiranya Tuan menserahkan Palestin kepada kami. Tadi Syarif Hussein walaupun dia menentang Islam, menentang kerajaan Islam, dia tidak akan serah Palestin kepada Yahudi. Tetapi kamu sekarang sebagai proksi kami, apakah kamu akan serahkan Palestin kepada kami? Dan kami akan lantik kamu menjadi kerajaan besar menguasai semenanjung Arab. Dengan terkata-kata kata Dixon. Ini catatan Dixon, tuan-tuan. Catatan yang pernah kontroversi, yang dinafikan oleh sebahagian besar daripada ustaz-ustaz yang balik daripada Mekah. Saya baca apa yang menjadi surat kontroversi ini. Selepas bertemu dengan Perry Cox, maka Abdul Aziz menangis, minta supaya dia diberikan kawasan yang besar. Kata Cox, saya akan beri kamu sedikit saja. Dan dia menangis, dengan ayah dan ibu saya bersumpah, kata Aziz, berilah saya kawasan yang besar ini. Kata Perry Cox, tak, kecuali kamu serahkan Palestin kepada kami. Ya, tak ada masalah. Dia ambil pen, kata Dixon daripada pakainya, Abdul Aziz tulis, dan di atas tangan dia tulis. Tulisnya seperti ini, tuan-tuan. Tuan-tuan baca. Yang dinafikan oleh sebahagian sejarah, tapi saya baca juga untuk kita nilai. Ana Sultan Aziz bin Rahman Ali Faisal Ali Sam Akor Wantarf Alfa Martin Lister Percy Cox Mandu Britania Al-Anzuma La min indi min Palestin lil masakin al-Yahud awrihim kama tahru Britania allati la akhruj an ra'iha hatta tasawasa.
menggeletar kita baca. Saya Sultan Aziz bin Abdul Rahman ahli pasal ahli sam dengan ini mengiktiraf dan berikrar kepada wakil British yang bernama Percy Cox, saya tidak ada halangan untuk menyerahkan Palestin kepada Yahudi yang miskin atau pada siapa saja sebagaimana yang dipikirkan baik oleh British, dan saya tidak akan tarik penyerahan ini sampai hari kiamat. Surat ini dinafikan oleh seluruh pelajar yang balik dari Mekah. Mereka mengatakan ini surat ini palsu. Surat ini tersimpan di museum ataupun di pusat manuskrip London, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh rujuk di sana. Dan mengikut Dixon, surat ini ditulis di depannya. Dixon mengatakan surat ini ditulis di depannya, dan tulisan ini sangat buruk, dan tuan lihat tulisan saya baca di bawah sangat buruk. Saya tulis atas tangan, dan penyerahan ini dicop dengan mohon. Dan para pelajar kita yang balik pada Timur Tengah mengatakan surat ini palsu, sebab Sultan Abdul Aziz cop dia bukan oval tapi bulat. Pertama, tulisan Abdul Aziz bukan foto seperti itu. Tulisannya cantik. Tuan-tuan, saya masa menjadi sarah dulu ada 10 cop saya. Ada bulat, ada pak segi, ada bujur, macam-macam. Saya Sultan ada berlebih lagi. Mereka nafikan surat ini sebab copnya adalah oval, bukan bulat. Dan tulisannya buruk. Mereka nafikan atas dua patah ini. Tetapi kata Dixon, dia tulis secara spontan. Dia menangis, memohon, memeluk Percy Cox supaya diberikan kawasan ini. Dan sekiranya kamu menyerahkan Palestin, saya boleh berikan kamu negara yang besar. Ini dinafikan oleh sejarah Timur Tengah. Tetapi saya melihat dari segi sudut lain, kita boleh bincang surat ini betul atau tidak, dan mereka tidak bersedia untuk menerima surat ini sebagai tulis. Mereka kata palsu, tetapi kita berikan weightage supaya para pengkaji mengkaji surat ini sebenarnya, sebab dari segi British inilah surat yang sangat penting bagi mereka. Tuan-tuan, peristiwa ini dilakukan di sini. Mikodisen dilakukan di sempadan Iraq. Ketika itu Kuwait telah diambil oleh British, dan asalnya adalah negara Iraq. Namanya adalah pelabuhan bagi Iraq, iaitu Basrah. Basrah diambil British, diserahkan pada sebuah kerajaan, sebuah proksi British, yang apabila Saddam Hussein untuk mengambil negerinya sendiri, dan dikatakan Saddam Hussein menyerang Kuwait, sedangkan Kuwait itu sebahagian dari Iraq. Di sinilah mereka berkumpul, dan tuan lihat wakil Percy Cox dan tuan lihat wakil British, semuanya berada di sini, termasuklah pemimpin-pemimpin Arab yang sedang untuk diberi kebahagiaan semenanjung Arab. Mula-mula sekali dibelah dua. Saudi mendapat sedikit saja, dan sekali lagi dia menangis supaya dibesarkan negaranya, dan akhirnya British dengan penuh harapan memberikan kawasan, termasuklah kawasan Iraq, diberikan kepada Saudi. Iraq pula tidak puas hati, tetapi sekarang telah muktamad, sebab Iraq tidak ada ketika pembahagian ini. Wakil Iraq tidak ada. Yang adalah wakil Perancis, wakil British, Yahudi, negara Arab yang terlibat, termasuklah Abdul Aziz. Tuan-tuan cukup menyayat hati, maka akhirnya diserahkan bumi Saudi, diserahkan kepada proksi Yahudi dan British, dan disebut sebagai Mamlakah Arabiyah As-Saudiyah. Maka Mekah telah dijadikan bumi keluarga mereka. Ketika Osmaniyah, Mekah dan Madinah ialah bumi umat Islam seluruhnya. Kita boleh pergi ke Mekah, kita boleh pergi ke Madinah, kita duduk situ, dan kita beli tanah dan duduk situ. Ulama kita ramai di sana. Sejak pada zaman petani, ulama Melayu berada di Mekah, sebab Mekah adalah bumi kita, dan sekali Mekah itu banyak tanah orang Melayu. Tuan-tuan, sekarang proses telah bertukar. Ini bumi kami. Siapa nak datang ke Mekah, ke Madinah, mesti minta izin kepada kami, sebab ini bumi kami. Namanya lah Kerajaan Saudi, dan keluarga Saudi lah yang menentukan sama ada berapakah orang yang boleh datang ke sini. Berbeza sama sekali dengan Osmaniyah. Maka kenangan inilah yang menghimbau satu perasaan yang cukup menyayat hati apabila kita mengenangkan Mekah dan Madinah telah bertukar tangan. Tuan-tuan, British dengan bangga masuk menjajah Palestin. Inilah pemimpin British bernama Edmund Allenby.
yang sangat zalim, menghina Islam. Bumi ini kami akan ambil dan jadikan bumi Yahudi. Yang bercakap ialah British. British bercakap bagi pihak Yahudi. Dan ini tentera Osmania yang menentang Yahudi, dan British telah syahid di sini. Dan kubur mereka menjadi kenangan indah bagi mereka yang ingin kenang kebenaran. Tuan-tuan, sebelum diserah pada Yahudi, maka Palestin dinamakan British Mandate of Palestine. Maka dia di bawah pentadbiran antarabangsa sebagai transit untuk diserahkan sepenuhnya kepada Yahudi. Dan inilah seorang Yahudi, seorang menteri luar British bernama Balfour, yang telah menunaikan janjinya untuk menyerahkan Palestin kepada Yahudi. Kerajaan Britain menulis surat kepada individu namanya Lord Rothschild yang supply duit kepada British untuk serahkan sepenuhnya Palestin kepada Yahudi. Tuan-tuan baca, ini surat yang besar. Ini surat yang besar. British sebenarnya Yahudi yang telah memberikan biayanya untuk menyerang Malaya, duit Yahudi, untuk menyerang Burma, duit Yahudi, untuk masuk ke Afrika pun duit Yahudi. Maka sekarang diserahkan pada Yahudi kembali. Dan inilah orangnya, Lord Rothschild, yang telah membina satu empire terbesar dunia ini. Mereka ada triliun dolar Amerika yang lebih besar daripada British. Ini disebut sebagai hitman oleh penulis John Pagan yang saya sebutkan tadi. Ini Balfour yang menyerahkan Palestin kepada Yahudi. Dan timbullah masa yang sangat sukar untuk umat Islam. Dan orang ini yang sangat jahat, namanya Churchill, yang membunuh 25 juta sebagai besarnya umat Islam. Di Malaysia, tentera kita jadikan dia hero. Seorang pegawai tinggi tentera beritahu saya, dalam tentera darat, tentera udara, inilah ikon kita. Menjadikan strategi peperangan British yang kami kaji dalam tentera Malaysia sekarang. Orang ini, saya beritahu dia, inilah musuh Islam yang besar. Dan dia telah mengeluarkan surat putih untuk memberikan mandat Palestin kepada Yahudi sepenuhnya. Maka kita lihat umat Islam yang berada di Palestin, yang menjaga Masjid Al-Aqsa, telah menyerah kalah dan mengangkat bendera putih yang cukup menyayat hati, tuan-tuan. Inilah sakit bagi tentera Osmania yang masih ada pada tahun 1917, dan dengan cukup menyayat hati kita mengangkat bendera putih menunjukkan bahawa Islam telah kalah dan Yahudilah yang menang. Dengan itu maka Yahudi membawa sebanyak-banyaknya pendeta haram ke Palestin. Ini gambar kedatangan Yahudi yang pertama dengan kapal yang bernama Roslin, menjadikan sejarah Yahudi masuk ke Palestin dengan begitu ramai. Dan inilah penguasa Palestin ketika itu, seorang Yahudi yang bernama Herbert Seymour, yang kebanyakannya, yang semuanya lah tentera tinggi British, tetapi mereka lah Yahudi. Syarat wang diberikan kepada British supaya semua tentera-tenteranya ialah daripada Yahudi, termasuklah Sir Henry Gurney yang datang untuk menjajah kita. Seorang Yahudi yang tulen. Tuan-tuan, inilah di antara Yahudi yang telah menjadikan Palestin sebagai jajahan. Kita lihat, maka khalifah jatuh. Maka di majalah Times di Amerika telah mengisytiharkan hari ini, kita telah bergembira bahawa Islam telah jatuh dan Khalif deposed dan negara Israel bakal muncul. Maka Palestin menerima nasib yang cukup malang daripada seluruh buminya telah semakin hari semakin kecil, sehingga hari ini tinggal West Bank dan juga Gaza. Dan kita juga jatuhnya Osmania, maka jatuhlah seluruh negara Islam, daripada Sudan sampai ke Libya, sampai Algeria, Morocco, Tunisia, seluruh negara Islam jatuh serentak. Jatuh Osmania, maka jatuh seluruh Islam, termasuk negara kita. Maka Malaya, Filipina, maka Jawa dan Sumatera, Kamboja jatuh dalam peristiwa sama. Kita menyebut di Malaysia perjanjian Bangkok, tak benar. Sebenarnya kejatuhan dalam Perang Dunia Pertama, kita jatuh dan Malaya diberikan hadiah oleh tentera Berikat Moden untuk diberikan kepada British, dan Perancis mengambil Indochina. Perancis telah mengambil sebahagian besar, dan Filipina diserah kepada Amerika. Maka seluruh negara Islam terjajah, dan sampai hari ini mereka tidak sebut kenapakah negara terjatuh.
Mereka katakan jajahan Bangkok tak benar sama sekali, tetapi kekalahan Osmania. Sejarah kita dipalsukan begitu lama. Hari ini mari kita fikir, maka umat Islam diratah oleh tentera Hazar. Sebagian Rasulullah sebut, umat Islam diratah hidup-hidup oleh umat serupa, seperti mereka menghidang menghadapi satu hidangan. Dan kata kita, apakah kami sedikit? Kata para sahabat, tidak, kamu itu ramai, tetapi kamu seperti buih yang tidak ada kekuatan, dan sebabnya kamu dimasuki penyakit wahan, yaitu hubunnya cinta dunia dan takutkan mati.